Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berita Al-Hijrah 27 Muharram 25 Ogos bersama saya Adi Akmal Syarum dan berikut tajuk utama malam ini. Gadis 14 tahun larikan bayi kerana comel. Juga tarik semula kebenaran konsert artis antarabangsa. Polis Pulau Pinang menahan 5 individu termasuk seorang remaja perempuan berusia 14 tahun selepas disyaki terlibat dalam kes penculikan seorang bayi perempuan berusia 9 bulan dari rumah pengasuh di Bukit Tengah, Pulau Pinang pada Selasa. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Asisten Komisioner Tan Cheng San berkata, siasatan awal mendapati remaja perempuan yang juga suspek utama mendakwa dia melarikan bayi berkenaan kerana menyukai bayi itu sebab comel. Selain mendakwa bayi itu adalah anaknya bersama bekas teman lelaki terdahulu. Cheng San berkata kesemua mereka berusia 14 hingga 43 tahun ditahan dalam 2 serbuan di Macang, Bubuk, Bukit Mertajam dan Kulim, Kedah. Menurut Cheng San, remaja perempuan yang juga suspek utama itu ditahan bersama 2 lelaki termasuk teman lelakinya dalam serbuan di Macang, Bubuk, Bukit Mertajam pada 11.50 malam hari sama. Manakala 2 lagi suspek ditahan dalam serbuan di sebuah rumah di Kulim, Kedah di mana bayi berkenaan ditemui di situ. Motif dia yang menurut ni suspek lah, yang perempuan yang 14 tahun ni, yang suspek ni, dia kata memang dia suka kepada budak ni lah. Dan kita tengok budak ni memang cabi lah, dia memang siapa-siapa dia boleh ikut. Dia tak memilih. Dia tak memilih. Kalau kita tengok pun kita nak pergi dukung dia. Dia ada daya tarikan dia tersendiri. 14 tahun remaja tu dah tak sekolah kan? Tak sekolah dah. Memang she's come from a broken family. Cheng San berkata siasatan mendapati suspek menculik mangsa yang ketika itu berada di bawah jagaan neneknya yang juga pengasuh bayi berkenaan. Suspek bertindak membawa lari bayi itu ketika neneknya yang berusia 65 tahun sedang menunaikan solat di dalam bilik. Ditanya sama ada penculikan itu menjurus kepada sindiket penjualan bayi, Cheng San berkata siasatan masih lagi dijalankan. Kesemua suspek kini direman selama 4 hari bermula 24 Ogos hingga 27 Ogos bagi membantu siasatan di bawah Seksyen 363 Kanun Keseksaan. Terdahulu tular di media sosial kes seorang bayi dilarikan seorang wanita dalam kejadian di sebuah pangsapuri di Bukit Tengah. Pemuda PAS Malaysia menggesa kerajaan untuk menimbang dan menarik semula kebenaran penganjuran konsert artis-artis antarabangsa yang dijadual akan diadakan di negara ini. Ketua Pemuda PAS Ahmad Fadli Syari berkata, acara tersebut tidak sesuai dengan norma dan nilai hidup umat Islam di Malaysia. Menurut Ahmad Fadli, menjelang mesyuarat Kabinet dalam masa terdekat, anggota Kabinet daripada PAS akan memainkan peranan untuk memastikan konsert artis antarabangsa yang dijadual berlangsung dapat dibatalkan. Tambah beliau, selain masa yang tidak sesuai, program hiburan tersebut juga tidak mempunyai nilai bermanfaat dan bertentangan dengan agama Islam. Selain itu, Ahmad Fadli berkata jika bantahan kali ini tidak berhasil, pihaknya akan melakukan bantahan yang lebih besar. Sebelum ini, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad berkata acara hiburan seperti konsert tidak perlu dianjurkan di negara ini. Katanya beliau bukan anti konsert, namun acara seperti itu boleh mengundang masalah sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad belum menerima laporan rasmi berhubung dakwaan perempuan yang mengerjakan umrah memakai ihram sudah pulang ke Malaysia melalui lapangan terbang antarabangsa Pulau Pinang. Menurut beliau, pihak berkuasa akan mengambil tindakan sebaik lokasi individu tersebut disahkan. Setakat hari ini kita tak dapat laporan di manakah individu itu duduk. Dia hanyalah kerajaan negeri ataupun pihak berkuasa agama negeri saja boleh bertindak kepada si pelaku tu kalau dia orang duduk situ. Kalau duduk Selangor, Selangor lah.
Sebelum ini, pihaknya telah mendapatkan bantuan Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya untuk membantu mengesan wanita terbabit. Individu tersebut didakwa menggunakan visa pelancongan dan bukan menerusi agensi umrah untuk ke Arab Saudi. Terdahulu pada 12 Ogos, media melaporkan tindakan tegas menanti wanita itu berikutan tular video berdurasi 17 saat individu berkenaan mengerjakan umrah dengan berpakaian ihram lelaki. Nelayan dan pengusaha bot pelancong di daerah Yan membantah aktiviti pengambilan pasir yang berlaku di sekitar Pulau Bidan, Pulau Songsong, Pulau Telur dan Pulau Bunting di Kedah. Menurut mereka, aktiviti pengambilan pasir itu akan memberi kesan buruk kepada hidupan laut serta menghakis pantai. Pengusaha bot pelancong Yani Madeunus Yunus 47 tahun berkata, aktiviti penyedutan pasir itu sepatutnya dilakukan di kawasan perairan Kuala Muda. Namun mereka telah menceroboh sehingga kawasan 15 batu nautika dari Pulau Bidan, Songsong dan Telur. Katanya kerja menyedut pasir itu dikesan sejak Sabtu lalu dan aktiviti tersebut giat dilakukan pada waktu malam. Kami dah ekori bot ni hari ni sampai 15 batu daripada darat. Which is pagi tadi baru dia bergerak keluar bot ni. Daripada hari Sabtu lagi dia ada di Pulau Bidan dah. Jelas Yani, kawasan berkenaan sepatutnya tidak boleh dilakukan sebarang aktiviti pembangunan selain penangkapan ikan dan pelancongan terkawal. Malah kawasan berkenaan adalah kawasan sensitif alam sekitar. Daerah Yan dah digazetkan sebagai daerah pelancongan desa. Ya, pulau-pulau ni pun dah dapat status Pulau Geopark. Tapi kami agak terkilan kenapa kerajaan benarkan proses ambil pasir ni di kawasan Kepulauan Yan. Tak sepatutnya lah kami pengusaha pelancongan, kawasan pun kawasan pelancongan. Kan? Kami harap kerajaan tak benarlah, jagalah sama-sama menjaga kawasan pulau-pulau kami ni. Aktiviti korek pasir turut didakwa mengakibatkan keluasan dianggarkan 150 hingga 200 meter dari pantai terhakis. Apa yang dah berlaku di sini. Habis pantai-pantai terhakis, pantai yang dulunya lebih kurang saya rasa lah. Lebih kurang mungkin 150 ke 200 meter persegi keluasan, dah ada tinggal besar ni. Jadi begitu jugalah dengan Pulau Songsong, Pulau Bidan. Pemandangan pun dah tak cantik dah. Macam mana? Kita nak rapat bot, nak parking bot pun tak boleh. Batu, rosak bot. Minta pihak beradik tolong pantau harapan payuk nasib kami tu. Tidak tahan dengan kerja penyedutan pasir itu, kira-kira 30 nelayan dan pengusaha bot pelancong telah bertindak membuat bantahan aman untuk kerja penyedutan pasir tidak dilakukan di kawasan pulau itu. Selamatkan pulau kita! Selamatkan pulau kita! Sementara itu, Pegawai Daerah Yan Muhammad Subhi Abdullah ketika dihubungi berkata pihaknya akan menyiasat adakah syarikat itu mempunyai permit dan melakukan aktiviti sehingga memasuki kawasan pulau-pulau di daerah Yan. Katanya pihaknya akan merujuk laporan lengkap daripada Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian JKPTG Kedah. Kementerian Pendidikan KPM akan menambah kota pengambilan guru bagi mengisi kekosongan sedia ada. Menterinya Datuk Dr. Razli Jidin berkata, kota 4,000 pengambilan setiap tahun itu sudah terlalu lama dan perlu ada penambahan. InsyaAllah tahun ini juga kita akan teruskan pengambilan dan kita sedang ikhtiarkan bersama dengan Suruhanjaya Perkhidmatan Pendidikan untuk kita ambil jumlah yang lebih ramai daripada dahulu-dahulu. Kalau dulu biasanya setiap tahun sekitar 4,000, 5,000, we're going to go more than that. InsyaAllah kita sedang usahakan. Jelas Datuk Razli, terdapat 18,702 kekosongan guru sebelum dan semasa beliau mula dilantik menjadi Menteri Pendidikan.
Katanya masalah itu dikaitkan dengan kekurangan bekalan atau graduan bidang pengkhususan utama tertentu. Ujar beliau, KPM telah memperkenalkan kaedah kluster mata pelajaran KMP dalam pengambilan guru secara one-off bagi memastikan tiada lambakan graduan mengambil ikhtisas pendidikan. Justru Datuk Razi berkata, dengan penambahan kuota pengambilan guru yang bakal dibuat nanti, beliau yakin isu masalah kekurangan guru di sekolah dapat diatasi. Sehingga April, lebih 13,000 guru baharu berjaya ditempatkan ke sekolah-sekolah di seluruh negara. Sementara itu, portal aduan buli yang dilancarkan Kementerian Pendidikan KPM minggu lalu menampakkan keberkesanan dengan 69 aduan telah diterima setakat ini. Menteri Pendidikan Datuk Dr. Razi Jidin berkata kesemua aduan itu sedang diteliti sebelum diambil tindakan. Yang dalam SISPA, dalam sistem SISPA yang kita terima 28 aduan, satu dah selesai. Ini saya nak kena semak apa yang dah selesai ini. Yang melalui email ada 2 pertanyaan melalui email, ada 7 panggilan pertanyaan melalui fixed line, ada 10 panggilan pertanyaan melalui mobile phone dan ada 20 pertanyaan melalui WhatsApp dan 2 aduan melalui WhatsApp. Itu data terkini. Dan jika kita lihat apa mesej yang kita hendak sampaikan. Beliau berkata demikian kepada media selepas wacana Dr. Razi Jidin bersama komuniti orang asli di Pusat Pentadbiran dan Komersial Orang Asli di Sungai Siput hari ini. Tegasnya kerajaan tidak akan berkompromi serta akan mengambil tindakan terhadap kes buli yang dilaporkan. Portal aduan buli itu boleh diakses di laman sesawang www.moi.gov.my/aduanbuli untuk orang awam, mangsa, ibu bapa atau penjaga melaporkan sebarang kejadian buli di sekolah. 75 hufaz terima tajaan pendidikan. Bertemu kembali, seramai 75 hufaz hari ini menerima skim pembiayaan Hafiz SPH bagi tahun 2022. Tajaan pembelajaran di bawah Jabatan Kemajuan Islam Malaysia JAKIM itu diberikan kepada para hufaz yang layak untuk mereka melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Menurut Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Idris Ahmad, pihaknya sentiasa komited melahirkan ramai generasi hafiz berkualiti. Maka seperti mana saya harapkan tadi ialah mereka ini akan menjadi ulama dan juga mereka akan menjadi profesional hufaz dan mereka akan duduk sama-sama dengan masyarakat untuk membawa Al-Quran di dalam diri mereka. Itulah harapan. Dengan skim ni, itulah skim harapan kita. Mereka juga kita akan pantau. Kalau result mereka jatuh, kita tarik balik. Kita pantau lah, artinya kita hendak mereka ni bukan sekat excellent, pak excellent. Beliau berkata demikian pada Majlis Amanat Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan penyampaian surat tawaran kepada penerima SPH 2022. Menurut penerima SPH, tajaan pendidikan yang diterima akan menjadikan mereka lebih bersemangat dan fokus untuk belajar tanpa perlu memikirkan soal kos pembelajaran serta mengurangkan beban keluarga. Saya bangga sebab daripada 300 lebih dan yang terpilih hanya 75 orang dan saya salah seorang daripada yang beruntung tu. So nak dijadikan cerita, rezeki Allah ni dekat mana-mana pun, insya-Allah dengan usaha kita sendiri, apa yang kita usahakan, Allah tidak pernah kecewakan kita. Rasa kejayaan yang sangat selalu orang lupa ialah doa ibu ayah. Setiap kali kita nak periksa ataupun kita nak buat sesuatu, kita minta je doa dekat ibu dan ayah dan insya-Allah doa ibu dan ayah tiada batas dengan Allah. Kejayaan tu lebih kepada dorongan kepada ibu ayah lah. Ibu ayah, mak ayah mendoakan dan memberi peluang dan juga ruang apabila nak minta ruang untuk buat persediaan untuk interview, bagi ruang. Yang mana interview SPH ni memerlukan tebuk 30 juzuk. Jadi memang sangat memerlukan komitmen yang tinggi dengan assignment kerja kita banyak lagi kan. Jadi bersyukur bila mak dan ayah bagi ruang untuk duduk di masjid mengulang pada waktu tengah busy dengan pembelajaran. Alhamdulillah. Itulah.
Sebanyak RM1,60,755 diberikan kepada 75 orang penerima SPH tahun ini. 2 daripada penerima di peringkat sarjana dan 73 di peringkat sarjana muda dalam dan luar negara. Mereka merupakan pelajar dari pelbagai bidang, antaranya 36 orang dari bidang pengajian Islam dan 27 orang daripada bidang kiraat. Selain itu, terdapat bidang lain, antaranya 5 orang penerima daripada bidang perubatan, seorang dari bidang farmasi, seorang dari bidang kejuruteraan komputer, seorang dari bidang fotomedia kreatif, 2 orang dari ekonomi dan matematik serta 2 orang dari psikologi kaunseling. Lembaga Zakat Selangor LZS dengan kerjasama Jabatan Agama Islam Selangor JAIS memperkenalkan modul pendidikan zakat kepada semua sekolah di bawah salian JAIS dalam usaha menyebarluaskan pendidikan zakat di peringkat sekolah. Ketua Pegawai Eksekutif LZS Muhammad Sabirin Muhammad Sarbini berkata sebanyak 553 sekolah membabitkan sekolah rendah, menengah serta kelas Al-Quran dan Fardu Ain Kafah mengguna pakai modul ini bermula Mac lalu. Modul ini melibatkan pelajar-pelajar daripada darjah 6, tingkatan 1 sehingga tingkatan 4 yang mula dilaksanakan di sekolah-sekolah agama di bawah salian JAIS seperti sekolah-sekolah kafah dan juga sekolah-sekolah agama dan juga maktamat tahfiz. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis pelancaran disempurnakan. Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS Tan Sri Abdul Aziz Muhammad Yusof yang dihadiri 300 guru sekolah berkenaan di Masjid Negeri Selangor siang tadi. Menurutnya lagi, modul-modul ini merangkumi perkara berkaitan zakat seperti kewajipan ibadah zakat, jenis-jenis zakat, kiraan zakat, prinsip agihan, pengurusan amil, perundangan dan fatwa membabitkan zakat. Beliau berkata inisiatif membudayakan zakat melalui pendidikan ini adalah strategi jangka panjang LZS bagi menzahirkan generasi celik zakat dengan memupuk kesedaran awal dalam kalangan pelajar yang juga bakal menjadi pengeluar zakat pada masa depan. Bagi melihat keberkesanan pembelajaran silibus ini, LZS dengan kerjasama bahagian pendidikan Islam JAIS akan memantau pelaksanaan modul dari semasa ke semasa. Muhammad Sabirin berharap modul itu juga dapat diperkenalkan di peringkat pendidikan lebih tinggi. Kadar penglibatan wanita dalam pasaran buruh masih di tahap rendah. Oleh itu, Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata kerajaan akan mewujudkan Gender Focal Point dan Gender Focal Team dalam setiap kementerian dan agensi sebagai usaha meningkatkan penglibatan wanita dalam setiap perancangan, pelaksanaan dasar dan inisiatif kerajaan. Kadar enrolment wanita dalam semua peringkat pendidikan sama ada rendah, menengah atau tertiary adalah tinggi. Tetapi bagi aspek kadar penyertaan dalam pasaran buruh, penglibatan wanita adalah rendah. Sehubungan dengan itu, kerajaan pada mesyuarat Majlis Sosial Negara bersetuju mewujudkan Gender Focal Point atau Gender Focal Team di setiap kementerian dan agensi. Beliau berkata demikian ketika berucap pada Majlis Sambutan Hari Wanita ke-60 Anjuran National Council of Women's Organisation NCWO di Ibu Negara pagi tadi. Datuk Seri Ismail Sabri berkata negara kini berdepan cabaran utama apabila populasi perempuan pada tahun 2020 adalah 47.7%, iaitu hampir separuh daripada populasi Malaysia, manakala kadar penyertaan tenaga buruh wanita pada tahun 2021 adalah 55.5%. Kadar itu jelasnya adalah rendah jika dibandingkan dengan negara Asia Tenggara lain seperti Singapura sebanyak 69.7% dan Thailand sebanyak 66.8%. Sementara itu, kerajaan juga akan menyediakan peruntukan khas bagi golongan wanita B40 dalam bajet 2023 yang akan dibentang tidak lama lagi. Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata Kementerian Kewangan dengan kerjasama beberapa NGO wanita akan bertanggungjawab dalam menyediakan belanjawan responsif gender, iaitu bajet yang akan mengagih sumber mengikut keperluan.
Inisiatif ini akan mengenal pasti kumpulan sasar dan mengagih sumber mengikut keperluan penerima yang signifikan bilangannya, bukan sahaja kepada ibu tunggal tetapi juga untuk bapa tunggal sekiranya semakin tinggi peningkatan dalam sesebuah komuniti. Tambahnya, kerajaan juga akan menambah baik dan memperhalusi dasar perundangan serta program yang lebih peka gender, termasuk usaha pembaharuan dalam menyemak dasar wanita negara dan penggubalan ruang undang-undang yang lebih prihatin gender. Selain itu, beliau berkata pelan tindakan menangani perkahwinan bawah umur juga akan diteruskan. Kedah sebelum ini katanya telah menggubal semula undang-undang perkahwinan Islam yang memberi perlindungan kepada kumpulan rentan dan lemah. Justru beliau berharap negeri-negeri lain dapat mencontohi usaha itu agar permasalahan kahwin bawah umur dapat diselesaikan. 903 maut dalam banjir dan hujan monsun di Pakistan. Bertemu kembali, ribuan pelarian Rohingya berhimpun di kamp pelarian Kutu Palong, Bangladesh sempena memperingati Hari Penghapusan Etnik, menandakan pelarian mereka daripada serangan tentera Myanmar sejak 5 tahun lalu. Ribuan penghuni kamp tersebut berarak sambil memegang spanduk dan melaungkan slogan menuntut agar mereka dapat kembali ke kampung halaman mereka di Rakhine. Hampir sejuta kaum Rohingya memenuhi kamp pelarian tersebut di mana separuh daripada mereka terdiri daripada remaja berumur bawah 18 tahun. Menurut salah seorang pelarian, disebabkan serangan tentera Myanmar, kira-kira sejuta etnik Rohingya menjadi pelarian dan lebih 300 perkampungan dimusnahkan. Sementara itu, kebanyakan pelarian masih berharap untuk pulang ke kampung halaman walaupun ditawarkan dengan sejumlah wang yang besar daripada kerajaan Bangladesh. Pada Ogos 2017, kira-kira 750,000 minoriti Islam Rohingya melarikan diri ke sempadan Bangladesh susulan pembunuhan beramai-ramai oleh kerajaan Myanmar. Sekurang-kurangnya 903 maut dalam banjir dan hujan monsun yang melanda Pakistan sejak Jun lalu. Angka tersebut termasuk 326 kanak-kanak dan 191 wanita, manakala jumlah mangsa cedera 1,293 orang. Jutaan penduduk terjejas akibat bencana tersebut yang turut menyebabkan kerosakan teruk kepada infrastruktur serta memusnahkan puluhan ribu kediaman. Wilayah selatan Sindh mencatat angka kematian tertinggi dengan 293, diikuti Balochistan 230 dan 169 di Khyber Pakhtunkhwa. Menurut Menteri Perubahan Iklim Syari Rahman, hujan monsun merupakan punca berlaku bencana berskala besar tersebut. Kenyataan itu dibuat ketika membuat rayuan bantuan kewangan antarabangsa bagi menguruskan mangsa banjir. Setakat semalam, puluhan kematian direkodkan termasuk 9 kanak-kanak dalam tempoh 24 jam. Terlebih dahulu, Pegawai Kanan Meteorologi Zahir Ahmad Babar berkata, hujan tahun ini adalah paling lebat sejak 2010 apabila lebih 2 juta penduduk terpaksa berpindah setelah banjir monsun melanda di hampir 20% negara itu. Dalam pada itu, menurut kenyataan pihak pengurusan bencana kebangsaan, hampir 125,000 kediaman musnah, manakala 288,000 lagi rosak akibat banjir. Di Filipina, sekurang-kurangnya 3 maut manakala 4 lagi cedera selepas ribut tropika Ma-on membadai negara tersebut. Ribut tersebut kini menuju tenggara China. 2 dilaporkan maut selepas dihempap pokok tumbang di wilayah pergunungan utara Kalinga dan Cagayan, manakala seorang lagi mangsa lemas di timur wilayah Camarines Sur. Ribut tropika Ma-on mendarat di timur laut Filipina awal pagi semalam dengan kelajuan 185 km sejam, membawa hujan lebat dan membanjiri kawasan penempatan penduduk sehingga menyebabkan tanah runtuh. Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. mengumumkan penutupan 2 hari pejabat kerajaan dan sekolah-sekolah awam di wilayah yang terkesan selepas sehari ia dibuka sejak pandemik COVID-19. Beberapa bandar di selatan China, kawasan sekitar pantai wilayah Guangdong sedang bersiap sedia berhadapan dengan ribut Ma-on yang dijangka mendarat malam ini waktu tempatan. April lalu, ribut tropika Maggie melanda wilayah pesisiran pantai Filipina mengorbankan 172 nyawa.
2/3 negara di benua Eropah diletakkan pada tahap amaran kemarau apabila hampir kesemua sungai di benua tersebut telah kering. Situasi itu disifatkan yang paling buruk dalam tempoh 500 tahun. Menurut laporan Balai Cerap Kemarau Global, 47% daripada benua Eropah berdepan risiko tanah semakin kering. Selain itu, 17% dalam keadaan berjaga-jaga di mana tumbuh-tumbuhan mengalami kesan akibat cuaca ekstrim itu. Pesuruhjaya Penyelidikan Maria Gabriel berkata, gelombang haba dan kekurangan air yang berterusan menghasilkan tekanan yang tidak pernah berlaku pada paras air di benua tersebut. Musim kemarau turut menjejaskan hasil tanaman selain mencetus kebakaran hutan yang dijangka berlarutan beberapa bulan lagi di beberapa wilayah di selatan Eropah. Selain itu, Kesatuan Eropah turut meramalkan penurunan kadar penuaian kepada 16% bagi bijirin jagung, kacang soya 15% dan bunga matahari 12%. Antara negara terjejas teruk ialah Itali, Spanyol, Portugal, Perancis, Jerman, Belanda dan beberapa negara lain. Sekian berita Al-Hijrah. Jangan lupa ikuti kami di platform media-media sosial seperti Facebook, Instagram, Twitter, YouTube dan TikTok, juga alhijrahnews.com untuk lagi berita-berita pilihan dan eksklusif. Saya Adia Kemasyarum. Assalamualaikum dan selamat malam.